Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan. Salam Melaka berwibawa, pintar hijau bersih saguduri gelai. Waalaikum. Sepene khare mani hau ma khaifa lukumana bilar syukran. Marairen huaren inturun umende iciaran tak cahau. Tuan-tuan dan puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku penganalisis politik merangkap Presiden NGO Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Sivil Negeri Melaka. Tapi Lestari hari ini membincangkan berkaitan dengan tajuk terkini kemenangan pilihan raya Negeri Melaka ke-15. Adakah Pakatan Harapan mendapat mandat semula maupun Pakatan hilang pengaruh? Seterusnya Barisan Nasional bangkit menerusi kerajaan campuran mampu mentadbir kerajaan Negeri Melaka. Baik, tajuk persoalan kita pada hari ini adalah PH mungkin hilang pengaruh selepas pilihan raya Negeri Melaka ke-15. Baik, kita melayari seterusnya. Tuan-tuan dan puan, apakah dia faktor kemenangan Pakatan Harapan pada pilihan raya yang ke-14 PRU 14 2018? Ragi utama kemenangan Pakatan Harapan PRU 15. Yang pertama, apakah sebabnya faktor yang menyebabkan Pakatan Harapan menang? Isu rasuah Barisan Nasional dan UMNO. Segala hipotesis, perception, reality, segala berita, segala ebahan, segala isu dihangatkan, akhirnya minda rakyat telah dikuasai oleh kepimpinan Pakatan Harapan. Maka pada ketika itu rakyat tekad, berazam, mempunyai iltizam, komitmen untuk memastikan Barisan Nasional dan UMNO terus hilang mandat kepimpinan yang dipimpini hampir 62 tahun di Malaysia. Saudara, itulah hakikatnya BN dan UMNO telah hilang mandat disebabkan oleh pengaruh yang dimiliki oleh Pakatan Harapan hanyalah kerana ketirisan rasuah, salah guna kuasa, amalan tidak berintegriti, isu penyelewengan dana, tabung haji, penjualan aset MARA, penjualan aset Felda, Felkra dan isu One Malaysia Dana, macam-macam isu telah menyebabkan rakyat tekad untuk menolak Pakatan Harapan, termasuk pelaksanaan GST telah memberikan beban dan ia juga telah menyebabkan rakyat terlalu marah. Baik, saudara, seterusnya kita melihat gandingan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lee Kim Siang, Ling Wang Eng, Mat Sabu dan ramai lagi pemimpin baik warisan Syafiq Afdal dan siapa saja. Pada ketika itu semua pemimpin-pemimpin yang mempunyai kredibiliti, berpengaruh, mereka berganding bahu. Baik, seterusnya kebangkitan bersih. Tuan-tuan tahu bagaimana bersih? Perhimpunan yang sangat ramai, ratusan ribu manusia. Bila diadakan di Johor, di mana-mana negeri termasuk Selangor, sangat ramai. Begitulah saudara, di dalam dan luar negara, bersih, pergerakan bersih telah memberi satu kekuatan kepada khususnya pengundi akar umbi melihat pergerakan yang banyak melibatkan pergerakan perhimpunan yang ramai telah mempengaruhi keyakinan mereka untuk membawa perubahan kepada negara dan bangsa ini. Seterusnya Pakatan menang. Dan kita melihat pendedahan di dalam dan luar negara berkaitan penyelewengan rasuah, ketirisan dan sebagainya. Wall Street Journal, seterusnya Sarawak Report dan pelbagai medium telah mengangkat isu salah guna kuasa, termasuk pelbagai broadcast media dalam dan luar negara. Tetapi khususnya luar negara, dalam negara lebih menjadi proksi kepada Barisan Nasional dan UMNO. Ini antara banyak lagi faktor lain, tapi ini antara faktor yang menyebabkan memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan, termasuk di Melaka. Apabila suasana ini, semangat ini, pengaruh ini, sentimen ini telah menusuk ke akar umbi, sehinggalah di Melaka atau mana-mana negeri, termasuk Prabakaran, termasuklah pemimpin-pemimpin muda seperti Syed Saddiq, ya, dan siapa saja diletakkan, termasuk Norizam YB, Datuk Seri Norizam Ahsan Bakti di Melaka dan siapa saja, ya, YB Saminadan di Melaka yang bertanding, semuanya boleh menang sebab
pada ketika itu rakyat dan pengundi mempunyai sentimen menolak habis-habisan BN dan UMNO. Sebab itu pemimpin-pemimpin veteran UMNO Barisan Nasional yang memang mempunyai legasi kepimpinan, yang mempunyai pengaruh yang besar, tewas kecundang. Sebab sebahagian besar daripada mereka sangat-sangat veteran, menjadi antara pemimpin idola yang sukar digugat. Tetapi pada 2018 mereka sebahagian daripada mereka mendapat undi tipis dan sebahagian daripada mereka gagal ataupun mereka tewas dalam pilihan raya. Hilang majoriti. Baik saudara, kita melihat lagi. Slide seterusnya. BN dan PH perlu mencanang isu domestik negeri Melaka sepanjang pilihan raya negeri Melaka yang ke-15. Saudara, jangan bawa sangat isu-isu berkaitan isu nasional. Sebab di Melaka pengundi sentimennya berbeza. Mereka mahu melihat isu-isu berkaitan domestik, isu-isu dalam negeri Melaka yang berkaitan dengan bersangkut paut dengan ekonomi negeri Melaka. Seterusnya isu sejagat politik negeri Melaka. Seterusnya isu sejagat sosial dan kebajikan rakyat. Apa-apa isu mahu diperjuangkan, sila perjuangkan isu berkaitan dengan masyarakat negeri Melaka, rakyat negeri Melaka, pengundi negeri Melaka. Sebab sekarang ini rakyat negeri Melaka lebih sensitif terhadap isu Melaka, bukannya isu nasional. Sebab ini bukan pilihan raya umum. Baik, seterusnya kita melihat kepada isu pilihan raya negeri Melaka ke-15 bagi Pakatan Harapan. Baik, apakah dia isu-isu yang boleh memberi advantages, ya, memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan? Dia ada banyak isu, tapi saya cuba melontarkan beberapa isu. Antaranya pendedahan YB Idris Harun berkaitan dengan amalan ketulisan rasuah salah guna kuasa, berkaitan dengan mengaut keuntungan, menjual pasir, royalti pasir. Seterusnya berkaitan dengan amalan disebutnya memberi tanda projek kepada pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin-pemimpin kleptokrat dan sebagainya. Begitu juga berkaitan dengan ketidakjujuran dari segi permohonan tanah untuk India dan China ditolak dan sebagainya. Ini semua keluar daripada mulut mantan Ketua Menteri Melaka YB Harun. Tuan-tuan boleh simak dalam Facebook, Twitter dan sebagainya. Saya ulang suara. Baik. Seterusnya Kerajaan Muafakat Nasional. Ya, kerajaan ini tidak lestari sebenarnya. Kerajaan Muafakat Nasional, Kerajaan Bumiputera, Kerajaan Islam atau Kerajaan India, Kerajaan Cina di Malaysia tidak sesuai. Sebab kita melihat kepada Kerajaan Barisan Nasional yang pernah ditubuhkan dahulu hampir 62 tahun. Bagaimana BN mempunyai pelbagai kaum, agama dan keturunan etnik demografi. Mustahil apabila kita mempunyai pola pengundian ataupun pengundi pelbagai kaum, kita mahu menubuhkan Kerajaan India di Malaysia, Kerajaan Cina di Malaysia dan Kerajaan Melayu di Malaysia. Sangat-sangat pelik dan mustahil. Tetapi apa yang berlaku sebelum ini adalah antara mereka bergabung. Antaranya PAS bergabung, ahli parlimen mereka bersatu bergabung, UMNO bergabung. Itu bukan disebut sebagai pilihan raya. Itu disebut kerajaan yang melompat parti ataupun atas panji perjuangan mereka atas nama Islam dan Melayu atau Bumiputera. Mereka tidak kira apa-apa parti politik boleh melakukan sedemikian, tetapi bukan melalui mandat rakyat. Kerana rakyat tidak akan mengundi kerajaan Melayu saja, kerajaan India saja, kerajaan Cina saja. Ini mustahil berlaku di Malaysia. Baik saudara. Seterusnya isu berkaitan dengan integriti 4 adun dan 11 adun Pakatan Harapan nekat menubuhkan kerajaan baru. Ia amat pelik dan tidak masuk akal apabila Tuan Adli Zahari dan barisan 11 adun termasuk 4 adun bersetuju pada awalnya untuk menubuhkan kerajaan baru, di mana mereka menyatakan bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Mat Ali telah menghilang kepercayaan ataupun mandat. Makanya Pakatan Harapan mempunyai kelebihan kursi, DUN, dan itu telah menyebabkan mereka boleh menjadi kerajaan. Tapi dalam keadaan itu mereka mahu bersatu. Siapa mahu bersatu? 11 adun Pakatan Harapan dan 4 adun. Tetapi apabila berlakunya sekarang DUN dibubarkan dan terpaksa berhadapan dengan pilihan raya, timbul pula isu-isu berkaitan dengan integriti, tidak amanah, kata 4 adun ini tidak genuine, ya, tidak jujur. Jadi dia jadi tanda soal. Kalaulah Pakatan Harapan memang berintegriti, amanah, Pakatan Harapan memang punya sikap yang bertanggungjawab, kenapa pada awal 4 adun mahu bersama dengan mereka? Tuan Adli Zahari membuat sidang media menyatakan mereka telah bersetuju untuk bersama menubuhkan kerajaan. Tetapi apabila sekarang ini pilihan raya, mereka 4 orang ini disepak ibarat bola ataupun dilihat sebagai mereka yang tidak jujur, pengkhianat dan mereka yang tidak berintegriti.
dan selayaknya duduk sebaris dengan Pakatan Harapan dan pemimpin-pemimpin antara DAP, PKR dan juga Amanah. Jadi adakah PKR, DAP dan Amanah parti yang tidak pernah melakukan kesalahan, kekilafan, tidak ada sedikit pun rasuah, tidak ada isu integriti dan legacy. Legacy adalah bertahun-tahun, berkurun-kurun menjadi ahli parlimen dan adun. Adakah PH memberi ruang dan peluang kepada 33 juta rakyat Malaysia, Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kerazan, Puerto Rico asli, Profesor, scholars, think tank, Presiden NGO, anak muda beliau untuk bertanding dalam pilihan raya, ataupun mereka kekal sampai ke mati mahu menjadi ahli parlimen. Jadi kalau mereka menyatakan BN UMNO adalah parti-parti kleptokrat dan sebagainya, kita faham, kita nampak perkara itu, bukan tak nampak, ada kebenaran. Tetapi berbalik kepada Pakatan Harapan, mengapa legasi kepimpinan keturunan, keluarga, kemudiannya terlalu veteran, anak beranak, wujud dalam DAP, wujud dalam PKR, Amanah pun wujud. Jadi di manakah yang kita nak sebut sebenarnya parti-parti politik ini di antara BN dan PH benar-benar bersih? Tidak ada skandal, tidak ada isu rasuah. Siapa yang tak ada isu rasuah? Tetapi kita tahu BN UMNO ini sudah lama memimpin Malaysia. Memanglah mereka ada terlalu banyak isu-isu rasuah dan salah guna kuasa. Tetapi ini tidak bererti yang PH ini bersih, suci dalam debu. Tidak semestinya begitu. Jadi kalau disebutnya berkaitan 4 adun ini, adakah PH benar-benar bersih, pemimpinnya yang cakap itu sendiri bersih 100%? Di sinilah apabila kita meludah ke langit, ludah itu jatuh ke muka kita sendiri. Sebab tu tuan-tuan dan puan, dalam Islam atau apa-apa agama, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Memahami. Sebenar-benar taubat adalah taubat nasuha. Jangan kita ego, bongkak, sombong. Kelak nanti akan ada bahangnya menunggu di belakang. Baik, seterusnya kita melihat isu BNPN. Ini juga adalah kekuatan sebab isu BNPN bukan kerajaan lestari, itu bukan kerajaan pilihan raya, itu adalah kerajaan antara mereka yang lompat dan seterusnya menubuhkan kerajaan Islam. Seterusnya saudara, isu bakal CM Melaka. Jadi kita melihat siapakah calon apabila UMNO dan BN menang. Sebab sekarang trending calon yang dikatakan Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Tetapi nama ini, kredibiliti beliau tidak disenangi oleh pelbagai pihak termasuk internal dan eksternal, stakeholders pengundi, termasuk jugalah Pakatan Harapan dan juga sebahagian besar daripada pengundi-pengundi dalam Barisan Nasional sendiri. Sebab apabila imej kita tercalar, maruah kita, maka ini mempunyai isu. Sebab itu apabila kita mahu, kalau Pakatan Harapan mereka berjaya meletakkan Adli Zari sebagai benchmark, sebagai ikon, tetapi BN ini ada masalah. Sebab itu saya cadangkan Muhammad Ridwan Muhammad Ali, iaitu anak kepada Tun Datuk Seri Ali Rustam, TYT Melaka, diberi ruang dan peluang. Ridwan adalah antara anak muda berkarisma, muka baru, intelektual, dan beliau bersih. Setakat ini tak ada skandal, tak ada isu rasuah dan sebagainya. Kalau Ridwan diletakkan, kemungkinan besar ada tekanan bagi Tuan Adli Zari. Baik. Dan banyak lagi isu yang kita akan melihat. Isu ancaman kepada Pakatan Harapan di PRN Melaka ke-15. Apa dia? Penolakan pengundi Melayu terhadap sentimen anti-DAP. Kerana DAP bersungguh-sungguh, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim, orang lama, orang yang lestari berjiwa besar, pemimpin veteran, boleh menerima 4 adun ini ataupun 2-3 adun dalam itu. Beliau tidak menolak semua adunnya. Berkali-kali beliau datang ke Melaka dan daripada pusat beliau memberikan pandangan, tetapi masih ada tekanan daripada DAP, termasuk Rafizi Ramli. Dan kita melihat di sini menyebabkan apabila DAP terlalu agresif, terlalu menunjukkan yang mereka tidak suka adun-adun. Perlu lihat siapa adun itu. Majoriti Melayu, Bumi Putra. Dia memberi kesan kepada penerimaan pengundi Melayu di negeri Melaka dan penyokong-penyokong YB Idris Harun, termasuk penyokong-penyokong yang sebenarnya setia dengan ahli adun ini. Mereka yang Melayu akan rasa kecil hati dan mereka akan menolak DAP PKR Amanah. Itu perlu diingati. Suka tak suka, saya hanya penganalisis, saya sebut perkara ini. Baik, ketiadaan bersih. Bersih adalah satu kekuatan.
Apabila bersih berhimpun dengan ramainya, maka aura bersih itu menyebabkan pemikiran rakyat berubah, sentimen rakyat berubah. Sebab itulah BN tumbang dan UMNO juga tumbang dengan tragis pada 2018. Tapi sekarang ini di Don Melaka, jangan harap bersih akan muncul, kerana isunya berkaitan dengan SOP dan isunya berkaitan dengan kekangan dan sebagainya lah. Seterusnya kita melihat CM Adli Zahari, ya, dikatakan dikuasai oleh DAP. Suka tidak suka, DAP adalah parti dominan yang mempunyai majoriti kerusi. Sudah pastilah esko-esko di belakang Adli Zahari itu adalah DAP. Maka ingat, penjawat awam termasuk pengundi Melayu majoriti kurang senang dengan kemunculannya Profesor Sarjana. Ini cerita betul, ya. Baik, seterusnya tuan-tuan. Penguasaan media perdana oleh kerajaan mainstream. Kita melihat utusan berita harian, TV3, semua media ini dipegang, termasuk minister-ministeri yang turun. Sekarang ni semua jemaah menteri-menteri semua ke Melaka. Sebab apa? Pilihan raya di negeri Melaka, mereka buatlah aktiviti kementerian, apa saja agenda, menggunakan government machinery. So, ia menjadi advantage kepada kerajaan Barisan Nasional. Sama lah, kalau Pakatan dulu jadi kerajaan pun dia akan jadi benda yang sama. Menteri-menteri berkaitan akan turun di Sabah by election dulu kan. Perkara yang sama berlaku lah. BN berkuasa, dia benda yang sama berlaku sekarang ni, kerajaan keluarga Malaysia. Baik, seterusnya kemunculan parti politik baru dan bebas. Ini berpunca daripada antara sebabnya apabila 4 adun ni ditolak, dia akan memberi kesan, dan juga mungkin parti-parti lain ataupun 4 adun itu sendiri membuat, sebab 4 adun ini saya melihat mereka berhati-hati sebab mereka masih mengharapkan ruang dan peluang keajaiban daripada Pakatan Harapan. Melainkan Pakatan dah umumkan nama-nama calon di negeri Melaka, sudah pastilah akan ada satu kebangkitan daripada 4 orang adun ini. Sama ada mereka menubuhkan parti bebas ataupun akan ada parti-parti lain seperti Putra dan sebagainya muncul memberi saingan. Tetapi ingatlah, di negeri Melaka apa-apa parti pun tidak boleh bawa isu perkauman dan agama sebab tidak akan berjaya. Sebab Malaysia bukan negara yang sebenarnya akan meraihkan perjuangan bangsa dan kaum. Baik, seterusnya saudara, kebangkitan 4 adun menentang PH saya dah sebut. Oleh kerana DAP menolak, oleh kerana Amanah menolak, katakan beberapa pemimpin, mereka akan memberi ruang dan peluang kepada PH sebab mereka telah dikhianati harapan mereka. Mereka punya harapan menggunung pada ketiga 4 adun dan 11 adun mahu bersatu. Tuan Adli chair the meeting dalam press conference, persidangan media. Tetapi akhirnya apabila DUN dibubarkan pilihan raya, mereka ditendang begitu saja, dan mereka telah banyak kali menyatakan mereka mahu bersama menentang agenda rasuah salah guna kuasa, mahu melakukan reformasi. Kita tidak bolehlah menilai niat mereka, kita bukan Tuhan. Tetapi itulah yang dikatakan oleh DAP, sebenarnya mereka ini tidak jujur, tidak diperlukan orang-orang ini. So, adakah 4 adun ini akan melobi atau mengangkat imej dan keyakinan rakyat untuk menyokong DAP? Sekarang ini mungkin mereka buat sebab belum ada pencalonan lagi. Kalau nama-nama calon telah diumumkan dan 4 orang ini tidak tersenarai, mana mungkin mereka akan menyokong? Kita tunggu dan lihat seterusnya. Kalau ada pun mereka mahu menyokong, itu adalah mungkin sebab mereka tidak ada pilihan. Tetapi saya tidak melihat mereka akan menyokong sebab mereka tidak disenaraikan langsung dan mereka terpaksa berjuang atas parti bebas. Sudah pasti mereka mahu menang, mahu menang hati pengundi Melayu, Cina, India dan Sabah Sarawak kalau ada pun, termasuk asli dan Portugis di negeri Melaka. Baik, ancaman 3 penjuru terhadap PH, kita tahu pelbagai parti akan datang, parti-parti Bersatu, Putra, UMNO, Barisan Nasional, kemudiannya macam-macam parti yang muda pun mahu beraksi di Melaka. Baik, seterusnya sentimen Anwar dikuasai DAP. Saudara suka atau tidak, kita dapat melihat bagaimana Datuk Seri Anwar yang sebenarnya berjiwa besar, Anwar Ibrahim, dia berjiwa besar tetapi dia terikat dengan tekanan. Termasuklah DAP memang tak nak 4 adun ni atas alasan integriti, atas alasan pengkhianat dan sebagainya. Jadi kenapa Anwar Ibrahim sebagai seorang pemimpin, dia sebab pemimpin Islam ni dia berbeza sikit cara fikir dia. Dia ada Al-Quran, dia ada keimanan, dia pegang pada apa yang Allah firman dalam Al-Quran. So Anwar Ibrahim macam mana pun dia ada sifat kemanusiaan yang tinggi. Walaupun orang kianat dia, asat dengki, masukkan dia dalam penjara, keluar masuk penjara. So Anwar sifat dia lain. Tetapi itulah pemimpin-pemimpin lain dalam Pakatan Harapan, mereka nampak sangat sikap mereka. Baik, seterusnya kita melihat apakah lagi ancaman. Isu ancaman Pakatan Harapan di pilihan raya negeri Melaka ke-15 ini adalah
modal-modal politik kempen untuk musuh pakatan Antaranya persaingan wakil rakyat PH Kita melihat BN UMNO, mereka mempunyai wakil rakyat yang berkarisma, doktor, lawyer, engineer, pensyarah, profesor semua bertanding, diberikan ruang calon-calon muda. Tetapi Pakatan Harapan ada pemimpin mereka SPM kelulusannya. Ada pemimpin mereka mungkin kelulusan PMR, SRP. So ini tidak baik untuk Pakatan Harapan. Dengar baik-baik Pakatan Harapan, silakan cari mereka-mereka yang mempunyai degree master PhD untuk bertanding engineer, lawyer dan sebagainya. Baik, seterusnya kebimbangan penjawat awam terhadap kerajaan PH. Memanglah di federal, state, local government termasuk di Melaka, penjawat awam yang telah lestari dengan BN UMNO ini, mereka bimbanglah kemunculan pakatan. Bukan apa, sebab di belakang Tuan Adli Zahari ini mereka melihat DAP. Walaupun YB Idris Harun menyatakan bahawa lebih baik DAP dan kerajaan bukan Islam daripada kerajaan Islam yang pemimpinnya berjudi, pemimpinnya melakukan rasuah ketirisan, tidak jujur dan sebagainya. Apapun yang disebut oleh YB Idris Harun, tapi agak pelik sentimen itu, kenapa baru sekarang YB Idris Harun sebut benda ini, sedangkan isu rasuah dan salah guna kuasa dalam BN UMNO, YB Idris Harun tahu dia telah berlaku terlalu lama dan beliau sangat supportif BN UMNO pada ketika itu. Tapi hari ini dan dalam 2-3 bulan atau sebulan ini atau 3-4 minggu lepas, beliau bersuara dengan tegas, tiba-tiba mengubah pendirian beliau. Di sinilah yang kita melihat bahawa ada sesuatu yang perlu diteliti di sini. Dan ingatlah, penjawat awam sebenarnya mereka memang risau dengan kemunculan, bukan Adli Zahari, kemunculan DAP. Baik, saudara dan saudara, kita melihat kepada kepimpinan, kualiti kepimpinan wakil rakyat Pakatan Harapan. Ini saya nak sebut sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim termasuk Tun Mahathir mengaku bila Pakatan Harapan menjadi kerajaan, ramai menteri, jemaah menteri tidak kompeten, tidak boleh, tidak berkompetensi tinggi, tidak intelektual, tidak tahu handle krisis, pengurusan krisis dengan baik, komunikasinya juga tidak baik. Ada juga jemaah menteri yang menyatakan Melayu juga pendatang. Ini cerita betul lah, walaupun dia minta maaf menteri itu, tetapi antara perkara-perkara yang tidak sepatutnya dikatakan, termasuk isu-isu berkaitan dengan isu-isu sensitif kemelayuan ataupun bangsa, bahasa, isu-isu berkaitan dengan adalah isu-isu kurikulum tulisan ataupun disebut kurikulum agama dan sebagainya. Menteri, timbalan menteri itu adalah mungkin bukannya Islam, tapi mereka tidak faham sensitiviti. Mereka bertanggapan bila mereka menjadi kerajaan, mereka boleh diterima 100% oleh majoriti Melayu di Malaysia ini. Ini bukan isu rasis, tapi itulah hakikatnya. Suka tidak suka, itulah praktisnya oleh kerana masyarakat majoriti populasi Melayu sudah ada stigma begitu. Baik. Yang kemudiannya kita melihat media baru kurang berkesan untuk kempen PH. Ini sekarang ini kita melihat kepada SOP dan sebagainya, tetapi ingatlah bahawa akibat daripada pandemik COVID-19 ini, kita tidak ada pilihan. Tapi negara-negara maju seperti Amerika, Singapura, seperti negara Korea Selatan, termasuk Mongolia juga telah beralih kepada internet, teknologi ataupun kempen melalui media baru, virtual dan sebagainya. Namun demikian, persiapan ahli politik di Malaysia masih lagi rendah. Walaupun internet kita mencapai kepada 95%, 98% capaian internet di Malaysia, tetapi kemampuan ahli parlimen ADUN ini sangat lemah. Belum lagi mereka mampu menggunakan pengaruh itu, kerana termasuk pengundi juga kemungkinan besar mereka tidak begitu seronok ataupun gairah untuk menerima budaya seperti di Amerika, di Australia, di Korea Selatan dan sebagainya. Baik, tindakan PH terhadap proksi dan pelobi Barisan Nasional dan UMNO ini berlaku di negeri Melaka dan Persekutuan. Bagaimana PH mengambil alih kerajaan dan bagaimana sukarnya Tuan Adli Zahari. Kemungkinan Adli Zahari seorang pemimpin baik, tapi di belakang-belakang beliau, esko-esko beliau dan proksi-proksi ataupun disebut esko-esko dan pemimpin yang mana tidak suka, hati kecil dengan pemimpin BN, proksi-proksi penyokong-penyokong BN, termasuk scholars, professors, ketua jabatan yang dahulunya memang orang BN UMNO, semuanya disingkirkan, dikeluarkan dan digantikan dengan pemimpin JLC baru. Dan ini adalah dendam-dendam kesumat, proksi dan pelobi UMNO terhadap PH belum lagi surut, belum lagi kering tusukannya. Baik, seterusnya isu janji manifesto Pakatan Kianati Harapan Rakyat. Hari ini kita menang, besok kita turunkan minyak. Hari ini kita menang, besok kita hapuskan PT-PT anak pendidikan percuma. Hari ini kita menang, besok kita kan.
Kita hapuskan GST. Hari ini kita menang. Macam-macam tuan-tuan ya. Langit, bulan, bintang, laut Pasifik ya, lautan Pasifik, Atlantik semuanya dijanjikan. Akhirnya Tun Mahathir mengaku kalah, termasuk Datuk Seri Anwar, dan pemimpin pakatan menyatakan bahawa saya mahu beritahu manifesto kerajaan pakatan, walaupun kita beria berjanji, tetapi itu manifesto yang buatnya manusia tuan-tuan dan puan-puan. Ia bukanlah dibuat kitab suci Al-Quran atau kitab suci, kerana ia dibuat oleh manusia. Kita boleh ubah. Kita akui kita telah berjanji dengan rakyat, tapi kita tidak dapat tunaikan. Baik, itulah janjinya ya. Anak muda, belia, entrepreneur, businessman, profesor, think tank, semua rakyat Melayu, India, China, Sabah, Sarawak, Kelantan pakat mengundi Pakatan Harapan ya. Akhirnya inilah satu janji disiapati. Ini jadi isu ya, antara isu yang paling besar di Melaka juga. Baik, seterusnya kita melihat apa akan berlaku ya, analisa ini. Ya, saya kena anjakkan sedikit ke belakang untuk berikan sedikit penerangan ya. Baik tuan-tuan dan puan, analisa kemenangan pilihan raya negeri Melaka ke-15. Kita melihat Barisan Nasional ya bertanding sebelum ini ya, 2018 28 kerusi mereka menang 13. DAP 8 kerusi menang 8. PKR masuk 8 kerusi menang 3. BMPH 6 kerusi mereka bertanding 2 mereka menang. Amanah 6 kerusi bertanding 2 menang. PAS 24 bertanding 0. So, itu yang saya sebut PAS ni dia sebenarnya tak ada merit. Kalaupun UMNO bersatu dengan PAS, saya tak nampak membantu sebenarnya PAS ni dia signifikan di Kelantan saja, bukan di Melaka. Baik, bebas memang calon bebas, sebab tu pengundi Malaysia ni atau Melaka mereka belum ada kekuatan ya untuk yakin pada pengundi bebas, calon bebas ya, calon bebas. Sebab itu saya nasihatkan calon bebas ni memang susah sedikit sebab our mindset mentality pengundi belum capai. Sebab tu tolonglah masuk dalam BN ataupun PH. Itu pun kalau BN PH nak bagi. Tapi sekarang sebab tu saya kata siapa yang telur, siapa yang bersih. PH DAP bersih, PKR bersih, Amanah bersih, BN UMNO bersih. Semua mereka kekalkan kerusi mereka. Tak mahu meluang dan peluang kepada anak muda, belia, sekolah, think tank, presiden NGO. Inilah masalahnya ya. Manusia masing-masing hipokrit. Baik saudara, kita melihat kepada pilihan raya negeri Melaka ke-15, jangkaan kemenangan ya. Saya melihat Barisan Nasional mereka bertanding 28 ya, kerusi saya dipahamkan. Kemungkinan peningkatan tu ada ya. Saya yakin ada peningkatan. Kemudian ni DAP bertanding 8, kemungkinan ada 1-2 kerusi termasuk Gadik ya. Gadik tu jaga sikitlah ya. Kemungkinan akan jatuh ya. Dan dia undi-undi tipis ni ataupun majoriti tipis, kebarangkalian untuk DAP hilang tu ada. Tapi kawasan Cina ramai, confirm DAP menang lah ya. Tapi Melayu India ni agak gusar sikit, khususnya Melayu ya. Gadik tu jaga ya, banyak kali saya cakap ya. Kemudiannya kita melihat kepada PKR 11 kerusi mereka akan bertanding. Kita tak tahulah siapa dia. Kita pun jangka menyusut melainkan calon yang kredibel, berkarisma seperti UMNO BN nak calonkan di kalangan doktor, lawyer, engineer, cikgu, guru, pensyarah dan siapa-siapalah yang berintelektual ya, muka baru ya. Begitu jugalah DAP ya, kalau letakkan pemimpin-pemimpin yang punya SPM, PMR, SRP, jadi kena ingatlah sebenarnya pilihan raya ke-12 tu boleh menang sebab puncanya masa itu letak siapa pun akan menang. Sentimen benci, marah dengan UMNO BN cukup tinggi ya, isu kleptokrat, rasuah, wal Malaysia dana. Tapi sentimen itu telah berubah. Baik, sekarang ni PPBMPH bertanding 28 kerusi peringkat. So PPPM ni nak menang tu sukar. Saya tak nampak dia akan menang 5-6 kerusi. Saya tak nampak begitulah. Mungkin 1-2 kerusi. 1-2 kerusi, saya ulang suara ya. Ini Tan Sri Muhyiddin Yassin punya tim ya. Kemungkinan 1 atau 2 kerusi. Kalau nak menang banyak tu tak ada. Cuma UMNO adalah banyak. Mungkin kerajaan gabungan akan timbul balik daripada sinilah. Sebab nak kekalkan kerajaan Barisan Nasional, mereka tidak ada pilihan sebab Barisan Nasional pun tak akan menang majoriti besar. Dia majoriti CP ya ataupun tipis. Di situlah Bersatu akan top up ya. Kemudiannya Amanah. Amanah ni dia tidak ada, dia pun kena letak pemimpin doktor, lawyer, engineer yang trending ya, yang dikenali ya. Ingatlah kalau Amanah nak menang agak sukar sebab itu parti baru ya. Jadi kerusi dia banyak ni 9. Jadi macam mana dia nak menang?
PKR sendiri pun kerusi lama, tetapi nak menang pun agak susah. Jadi amanah ni lagi baru daripada PKR. Jadi saya tak yakin amanah ni boleh bawa perubahan, melainkan dia letak orang-orang yang intelektual, yang trending. Bukannya dia letak ketua bahagian dia, ketua cawangan dia. Saya bukan nak cakap apalah, tapi isunya adalah walaupun ketua cawangan, ketua bahagian belum tahu menang. Sebab apa? Sebab adakah mereka intelektual, berkarisma, trending. Ya, ini kena ingat ni. Ya, baik saudara, PAS memang tak ada kerusi lah. Saya memang tahu PAS ni duduk dengan UMNO. Ya, memang dia pun tak boleh nak bertanding solo. Kalau dia sendiri bertanding solo memang tak akan menang. Bebas ni agak sukar. Putra ni pun saya tak nampak boleh menang. Putra sebab dia punya perjuangan agak kemelayuan. Saya tak nampak dia boleh menang. Dan dia perlu masuk dalam PH atau BN baru dia boleh menang. Baik, seterusnya punca utama PH menyosok kerusi DUN. Yang pertama, perlekeh keikhlasan pemimpin Melayu. So jangan main isu Melayu, isu Islam, jangan sebutlah sebab dia sensitif. Mempertikai bosku, pasport, untuk keluar negara dan sebagainya. Ini semua isu-isu yang sensitif menyebabkan orang Melayu marah. Yang cakap ni DAP. Lee Kim Siang cakap pasal isu pasport dan memanglah dia ada hak cakap, tapi dalam keadaan waktu pilihan raya you cakap benda tu makan diri. Tak sesuai. Sebab orang Melayu ni dia sensitif. Cina cakap something je dia akan pandang semacam. You boleh cakap lah racist ke apa ke pandangan saya ni, tetapi isunya adalah itulah mentalitinya, itulah penerimaan majoriti orang Melayu. Mungkin dalam PKR mereka adjust sebab dia satu tim dengan DAP, tapi ingat Melayu dalam BN, dalam UMNO lain, Melayu penjawat awam lain. Kena faham benda tu, sensitiviti kaum, dan kita kena faham populasi utama kita perlu faham, sebab kita kumpulan minoriti ataupun minoriti. Kumpulan kecil apabila nak menjajah, memimpin kumpulan besar, marah tak mereka? Marahlah. Ini kena faham. Baik, seterusnya meneruskan tradisi kepimpinan Exco berbangsa Cina ramai di dalam DAP. Sebab tu saya syorkan DAP berjiwa besar lah, buat reform dalam DAP sendiri. Kalau you ada 10 calon atau 8 calon, you letak 4 Cina, lepas tu Melayu 3, India 3, baru nampak DAP reasonable, significant, apa disebut DAP parti berjiwa besar, reform. Ini DAP sendiri majoriti Cina. Macam mana you cakap UMNO cakap you. Jadi benda ni sama je lah 2 kali 5. Jadi siapa yang bersih? Baik. Kerusi lebih banyak kepada parti lemah di dalam PH. Kerusi lebih banyak. Okey. Maknanya amanah contohnya, parti tu parti baru. Bukan nak pandang rendah. Tapi amanah ni dia tak ada pemimpin kredibel, intelektual, berkarisma, trending tu kurang. Susah lah. Dia kerusi banyak. PKR pun dia tidaklah sehebat DAP di Melaka. Kena faham. Tapi DAP dia boleh menang di kawasan Cina saja. Di kawasan Melayu tak boleh. Tapi di situlah wujudnya keseimbangan PKR. Tapi masalah PKR pun dia perlu letak pemimpin-pemimpin yang trending. Datuk Seri Anwar, tolong cari pemimpin seperti lawyer, engineer, doktor, profesor. Profesor pun bagus. Cari. Janganlah letak yang ada SPM, yang ada Form 6. Bukan nak pandang rendah, memang tak boleh pergilah. You akan berhadapan dengan UMNO yang letak engineer, lawyer, doktor, PhD holder. Bayangkanlah Datuk Seri Anwar. Ini saya cakap ni sebagai penalisis. Kalau nak dengar, tak nak, tak apa. Baik, sifat baling batu surut tangan kepimpinan DAP. Saya nak beritahu, PH jadi kerajaan dulu. Macam-macam pengalaman saya sendiri dari Melaka. Macam-macam lah saya belajar. Ada ugutan, ada ancaman, ada pencumutan, ada asat dengki, khianat, iri hati. Ini semua berlaku pada saya sendirilah. Saya tidak pernah attack DAP atau